Minggu yang lepas kita lalui ayat 18 dan 19. Ayat yang memberi kesedaran baru kepada kita untuk memperhatikan apa yang kita sediakan untuk hari esok. Apa bekalan-bekalan yang kita nak sediakan pada hari esok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah, dan ayat 18 itu diapit dengan takwa kepada Allah. Seolah-olah persediaan yang paling penting untuk kita punya musafir panjang ini ialah takwa. Takwa kepada Allah. Dan pada ayat 19, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan kamu menjadi seperti orang yang melupakan Allah, lalu Allah jadikan mereka lupa kepada diri sendiri. So bila kita lupa Allah, kesan dia ialah syaitan akan take over. Syaitan akan take over dan menjadikan kita lupa kepada diri. Dan ada juga bentuk penafsiran yang bentuk penafsiran lain. Mereka lupa tu fa'ansahum anfusahum. Mereka lupa tu dalam bentuk begini. Manusia dia lupa bahawa dia ada dua elemen penting. Dia ada dua elemen penting. So bila dia lupa yang dia ada dua elemen, apa yang berlaku ialah mereka hanya puaskan satu je elemen daripada dua. Mereka puaskan elemen tanah ni, fizikal. Cari makan je, kalau penat dia tidur, dia jaga badan, jaga kesihatan. Kalau jogging tu sanggup berpuluh kilometer, berbasikal tu sanggup beratus kilometer, hujung minggu dia bersukaria. Sedangkan tak salah untuk kita menjaga badan, cuma dalam masa yang sama jagalah juga elemen yang kedua. Tadi elemen badan kita kan, elemen tanah yang mewakili jasad, dan lagi satu elemen roh. Dan elemen roh ini pula perlu digemukkan, perlu diberi makan. Kalau hanya pakar tentang dunia tapi membelakangkan tentang Tuhan pun tak jadi juga. Nah, situlah terbit maksud fa'ansahum anfusahum. Lalu mereka melupakan diri mereka. Mereka melupakan keperluan roh tu. Mereka lupakan tentang kalau jasad ini kita tak jaga boleh rosak, bayangkan roh. Roh juga bila tak jaga dia boleh rosak. Malah roh ini dinisbahkan dengan cahaya. Dengan cahaya. Kalau lampu torchlight tu, kan lampu minyak tanah ke lampu torchlight, kalau tidak diselenggara, dia akan lama kelamaan dia akan rosak. Begitu juga elemen roh kita ni. Kalau tak dijaga, diberi makan, di-update, diselenggara, lama kelamaan akan rosak. Dan perlu diingat, makanan roh ialah zikir kepada Allah. Dan zikir tertinggi ialah baca Quran. Zikir tertinggi ialah baca Quran. So kalau kita tak belajar tentang Quran, dia sama macam jasad kita yang tidak dibawa bersenam. Jasad kita yang hanya duduk sepanjang hari. Akhirnya mulalah sakit pinggang, sakit urat sebab
maintenance tu tidak berlaku. Makan saja tanpa beringat, makan sampai tak ingat dunia. Kalau makan yang manis tu, manis leting, sampailah dapat kencing manis. So kalau tidak dirawat, dia akan jadi anggota badan boleh dipotong. Kan? Kencing manis kan sampai kaki kena potong. Kalau dia merebak gangren tu sampai sampai hilang sebelah kaki. Begitulah juga elemen roh. Bila tak dirawat, roh itu akan kurus dan dia akan rosak. Kita juga selalu risaukan tentang unsur apa? Berkaitan jasad. Penyakit yang paling sering menyerang manusia abad ini ialah kanser. Kalau dulu susah betul kita nak dengar berita orang kena kanser. Kalau dalam 1000 mungkin seorang, 1,000,000 mungkin seorang. Tapi sekarang ni di mana-mana kita dengar penyakit kanser ni. Sedar-sedar dah kanser tahap 4. Sebulan lepas tu meninggal. Kan? So, kalaulah penyakit jasadiah kita berusaha untuk jumpa doktor, jumpa pakar, pergi hospital, kenapa elemen roh yang berkaitan dengan apa? Sakit-sakit yang boleh melibatkan rosaknya hati, hasad, dengki, buruk sangka, yang semua itu kita biarkan tanpa dirawat. Fa'ansahum anfusahum. Kita lupa diri kita. Penyakit-penyakit yang bahaya yang boleh menjadikan kita dibakar selama-lamanya, kita biarkan tanpa kita rawat. Macam mana cara biarkan? Kita tidak cari penawar, dan penawar terbaik ialah Al-Quran dan Sunnah. Kan? Dan ada je peringatan-peringatan lain, contoh dalam surah Munafiqun. Allah highlight tentang harta dan anak. Harta dan anak itu menjadikan kita lalai dari ingat Allah. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Perkataan yang Allah guna ialah tulhikum. Tulhikum ni, kita pernah jumpa perkataan yang sama dalam surah At-Takatsur. Kan? Alhaakumut takasur. Tulhikum. Kalimah asalnya sama. Alha. Suatu yang melalaikan. Dan bila sebut lalai, di dalam keadaan macam ni. Ada benda yang penting, tapi kita lebih beri tumpuan kepada benda yang tak penting. Macam mana tu Ustaz? Macam ni. Nasi tu kan penting. Tak pun jaga kesihatan tu kan penting. Tapi yang kita tumpuk ialah duduk-duduk, lepak-lepak kat rumah. Jaga anak tu kan penting. Tapi yang kita beri tumpuan apa? Kita jaga anak jiran. Suami sendiri penting. Tapi yang kita beri tumpuan apa? Rakan sekerja dekat office. Benda sepatutnya yang paling penting kita abaikan, kita beri tumpuan, fokus kita kepada benda yang tak penting. Itu maksud alha, yang melalaikan, yang deviate kita. Dan kalaulah begitu, kalaulah seperti itu, kita hanya menumpukan keperluan jasad tanpa melihat keperluan roh, maka kehidupan kita tak ubah seperti lembu yang tahu makan je,
Sedangkan ada benda yang lebih penting dari itu, kita abaikan. Pagi keluar pergi meragut rumput, petang balik. Besok keluar lagi, petang balik. Itu je ke kehidupan kita? Kan. So, kita perlu juga beri tumpuan kepada roh mencari makanannya dan bagaimana nak menyubur hidupkan roh itu. Terutamanya melalui pembacaan, tadabbur, memahami ayat-ayat Quran. Ayat-ayat Quran. Ialah betapa penting roh ni, betapa penting roh ni, masuk je roh dalam tubuh badan Adam. Allah perintah malaikat sujud. Tu level roh ni. Level roh yang kita perlu beri perhatian ni. Jasad Adam sudah lama dicipta. Dia terbujur kaku, dipersembahkan, ditunjuk kepada sekalian malaikat yang ada waktu tu. So bila roh masuk je, roh masuk, Adam hidup, Allah perintahkan malaikat sujud pada Adam. Itu level berapa tinggi dan penting roh. So kalaulah fa'ansahum anfusahum, mereka lupa diri mereka, maka Allah memberi garis batas. Mereka-mereka ini jenis orang-orang yang fasik, orang-orang yang sudah rosak rohnya, orang-orang yang sudah rosak hatinya. Fasik juga kerana rosaknya hati, tidak berfungsinya roh, maka mereka tidak segan silu melakukan jenayah dan dosa. Ialah orang fasik. Fasik ni kan dalaman yang rosak. Bila dia biarkan dalaman yang rosak, kita boleh fahami bahawa dia sebenarnya tidak menghargai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah teruskan ayat 20, tadi tu kita recap. Ayat 20, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni syurga. Oh, rupanya dalam kita membuat pertimbangan, nak letak prioriti yang mana satu? Jasad dulu ke roh dulu? Kita lupakan Tuhan ke atau tak? Kita ingat Tuhan. Rupanya pertimbangan itu mengakibatkan kita boleh dikategorikan sama ada menjadi sahabat neraka atau sahabat syurga. So kita punya tumpuan, fokus kita sama ada pada elemen tanah atau elemen cahaya, roh. Itu akan mengakibatkan kita boleh masuk kategori penduduk neraka atau penduduk syurga. Oh, ngeri kan? Ngeri. Seolah kata dua golongan ni tak sama. Tak sama dari sudut apa? Ada satu golongan yang hanya menumpukan elemen tanah. Satu lagi golongan, dia bukan saja menumpukan elemen cahaya, tapi memastikan kedua elemen itu mendapat haknya. Dia tidak abaikan kesihatan diri dia. Dalam masa yang sama, dia tetap menyuburkan roh dia. Sebab tu cara hidup, gaya hidup keduanya tak sama, la yastawi. Tak sama dan sangat berbeza. Malah penghuni neraka dapat azab, sedangkan penghuni syurga dapat nikmat. Sebab ini kesan dari cara mereka menjalani hidup dekat dunia. Kan? Mereka yang lupa roh
sebenarnya jauh di sudut hati, mereka sudah lama tidak selesa dan tak keruan sewaktu berada di bumi. Ialah kita nampak hidupnya macam happy. Kehidupan mereka bergelumang dengan dosa. Kadang hanya tinggal tunggu mati. Kan? Sekarang kan kerajaan, kerajaan 2-3 menjak ni, tak kiralah yang madani ke, yang dahulukan rakyat ke, yang mereka beri tumpuan untuk gula-gulakan rakyat, bawa semakin ramai, semakin banyak artis-artis dari luar untuk buat konsert di sini. Itu untuk keperluan apa tu? Keperluan halwa telinga je, jasad. Ada tak membantu perkembangan jati diri? Artis luar negara, cuba tengok harga tiket. Dahlah rakyat tengah susah. Banyak rakyat tengah susah. Dalam masa yang sama, rakyat yang susah ni dipertontonkan ada orang lain yang juga pada level rakyat yang ada duit yang tak habis diguna, boleh beli tiket harga 8,888. Kau beli tiket untuk itu, aku yang susah kau tak boleh tolong. Dan dia boleh belanjakan itu sebab dia rasa itu duit dia. Habis. Rosak. Kan? Tak tahulah kata penghuni syurga, penghuni neraka, tak sama. Tak sama. Cara dia memandang dunia ni beza. Sedangkan mereka-mereka yang hidup rohnya, dia akan buat persediaan. So dia tahu, kehidupan ni bukan ini je. Jauh lagi kita nak berjalan. Gitu. Ashabul jannati humul faizun. Maka penduduk syurga, sahabat-sahabat syurga itu ialah orang-orang yang beruntung. Tuan-puan, apa maksud sahabat? Sahabat. Sahabat ni ialah orang yang begitu lama duduk dengan kita, bergaul dengan kita, dan dia sudah rapat dan akrab, kenal kita dan benar-benar kenal kerana lamanya dia hidup dengan kita. So sekarang Allah guna perkataan yang sama untuk neraka dan syurga. Ada sahabat neraka, ada sahabat syurga. So bila sebut sahabat syurga, orang tu dah memang kenal syurga dan dah lama mendambakan syurga. Dah kenal syurga dan dah lama nak sangat tentang syurga ni. Tapi ada siapa-siapa yang memang dah lama nak masuk neraka? Tak ada. Kan? Tak ada. Cuma bila dia tak kenal syurga, maka jalan di akhirat tu hanya dua. Kalau tak syurga, neraka. So kalau dia tidak berjinak-jinak untuk berkenalan dengan syurga, macam mana dia nak masuk ke dalam syurga? Kan? Gitu.
So la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Sahabat syurga adalah orang-orang yang beruntung, dan orang yang berjaya selamatkan diri adalah orang yang beruntung, dan itulah kejayaan sebenar. Kejayaan bukannya berapa banyak A dalam SPM. Kejayaan bukannya dapat masuk U. Kejayaan bukannya dapat baik. Kejayaan sebenar ialah dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Berjaya bila dia mati dalam keadaan. Kadang-kadang tuan-puan, kita yang begitu rapat hidup dekat dunia, kita kadang keliru. Apa realiti sebenar? Kan, apa realiti sebenar? Maksud realiti ni apa? Apa yang hak? So, selalunya benda-benda berkaitan dengan berjaya, cemerlang, excellent, banyak penafsiran diberikan tentang berjaya. Apa tu berjaya? Lalu kerana kita tak faham, tak tahu realiti, maka kita mencuba-cuba. Berjaya ni mungkin dapat kahwin kot. Yang bujang dapat kahwin, tu maksud berjaya. Atau bila dah kahwin dapat anak, tu maksud berjaya. Atau bila dah dapat anak kita besarkan, dan bila dia periksa dan lulus dengan cemerlang, itu penanda aras berjaya. So kita sebenarnya melompat, tanda aras kejayaan kita ni melompat dari satu poin ke satu poin dalam hidup kita ni. Kan kalau ada anak kecil, waktu kita kecil, daripada mula-mula dia meniarap, mula-mula dia terlentang, kemudian pandai meniarap, berjaya. Lepas pandai meniarap, dia mula merangkak, satu lagi pencapaian. Lepas merangkak, dia mula bangun dan berdiri, satu lagi. Kemudian pencapaian seterusnya dapat berjalan. Itukah peringkat-peringkat kejayaan kita? Lalu bila kita anggap itu sebagai penanda aras kejayaan, maka kita nak anak-anak yang lain juga perlu mengikuti peringkat-peringkat tu. Sehingga kan kalau anak tu tak dapat achieve, tak dapat capai seperti mana target kita, maka kita kata gagal. Lalu berapa ramai anak-anak yang baru-baru ni keputusan SPM, berapa ramai yang ikut standard kita gagal sebab tak dapat kuasai matematik hampir 50%. Ini anak-anak gagal. Lalu selamanya kita memandang generasi ini sebagai gagal. Sedangkan ada antara mereka yang akhlaknya baik, keluarganya miskin, tak dapat nak tak dapat akses kepada pembelajaran yang baik. Kita pula menyusun atur yang mana level berjaya, yang mana gagal. Sedangkan ayat 20 Allah bagi tahu
berjaya dan gagal itu, kalau kita dapat jadi ahli syurga itu berjaya, kalau kita jadi ahli neraka itulah kegagalan sebenar. Ashabul jannati humul faizun. Sebab bila kita tahu benda yang sebenar, bila kita tahu benda yang sebenar, maka tak kala kita lalui hidup ini, tak kala kita lalui hidup ni, ada yang belajar tak berjaya, kita tak akan merendahkan dan memalukan dia. Sebab kita tahu ini bukan level kejayaan. Ini cuma ujian hidup yang kita lalui. Satu lagi proses nak mengenali kehidupan, itu je. Kalau kita tak akan differentiate antara anak yang berjaya dalam SPM dan anak yang kurang berjaya dalam SPM, kita tak differentiate. Sebab kita tahu kejayaan adalah bila dia boleh masuk syurga. Dan kegagalan ialah dia ke neraka. Lalu kita tak akan sampai pening kepala mikir kenapa anak aku, kenapa SPM mu tidak seperti mana yang aku nak. Kenapa suamiku kau tak boleh nak dapat kerja ni ke? Kenapa? Kenapa kau dibuang dari kerja? Kau contoh suami yang gagal. What? Nampak jiran kereta besar. Oh, berjaya lah tu. Sejak bila kereta besar, rumah besar menandakan berjaya? Korun itu punya rumah besar. Firaun ada rumah besar. Adakah Korun dan Firaun berjaya? Berapa besar rumah Nabi? Tu ashabul jannati humul faizun. Kerana begitu dekat kita dengan dunia, lalu kita terdorong untuk memaknai keputusan-keputusan penting mengikut makna dunia, mengikut orang-orang yang mendahulukan tanah, membelakangkan cahaya. Maksud tanah apa? Jasad, cahaya, roh. So kalau nak tahu dia punya penanda aras, kita kena ikut tengok apa yang boleh menggemukkan roh. Apa? Quran lah. Begitu. Okay. So ayat seterusnya, lau anzalna, ayat start daripada ayat 21 sampailah penghujung surah Hasyar. Ini adalah ayat-ayat yang sering di apa? Ayat ni sering dipandang rendah. Ikut macam tu. Start daripada ayat 21 sampai ayat terakhir. Ayat ni selalu digunakan hanya untuk satu tujuan. Untuk tujuan ruqyah. So bila kita lihat ayat ini sebagai ruqyah untuk tujuan perubatan, maka kita hanya lihat, oh ayat ni untuk halau jin. Hapuskan sihir. So bila ayat untuk halau jin, hapuskan sihir, kita baca bukan untuk kita faham, tapi kita baca untuk halau benda lain. Ayat ni bukan untuk diamal macam tu, tak. Kalaupun kita baca banyak kali sebelum subuh ke lepas asar dan kita tak faham apa keperluan dan kehendak ayat, dia tak akan bawa apa-apa impak pada roh kita.
dia takkan bawa apa-apa impak pada roh. Nah, tadi ada soalan, Ustaz, macam mana cara untuk dapat kejayaan dunia dan akhirat? Sebab kedua-duanya penting untuk kehidupan. Mana penting, dunia ke akhirat? Mana penting, dunia ke akhirat? Kalau kita kata dunia penting, pada level mana penting dunia tu? Siapa figura yang kita nak ambil contoh untuk hidup dunia ni? Siapa? Selalunya kita ambil siapa? Nabi. Kan? So cuba tengok Nabi pentingkan dunia tu pada level macam mana? Ha. Akhirat tu memang super penting lah. Cuma kalau kita beri dunia dan akhirat tu seimbang, dari sudut, dua-dua penting. Okay? Kita kena dapatkan standard menghadapi dunia tu bagaimana. Nah, contoh tak ada duit, tak boleh sedekah, tak boleh makan, tak boleh gerak. Tapi kita ada tenaga untuk bantu orang lain. Sedekah, cara lain. Allah sebut tentang zikir-zikir harian tu. 360 zikir untuk kita punya sendi. Setiap zikir tu dikira sedekah. Sedekah bukan bermaksud duit je. Sebut tentang makan, bukan kita yang cari makan, rezeki itu Allah beri. Tapi keperluan kita untuk menggerakkan apa yang ada dekat dunia, kerana itu perintah dari Tuhan. Nah, itu perintah dari Tuhan. So, hal ehwal tentang rezeki, jodoh, ya itu kan benda gaib. Satu banyak benda yang kita translate ikut agakkan. Kita agak je. Oh, kita kerja, dapatlah rezeki. Itu agakkan kita. Realitinya ialah Allah sudah tetapkan rezeki. Apapun kita buat, itulah rezeki kita. Allah dah tetapkan rezeki, apapun kita buat, itulah rezeki kita. Suatu ada penjawat awam yang dia tak buat apa-apa. Dapat gaji tiap-tiap bulan. Dapat gaji, dapat duit tiap-tiap bulan. Dia tak buat apa-apa. Dan ada je orang-orang biasa, gelandangan, apa dia buat? Dia duduk je kat kaki lima tu, orang bagi duit. Ada je jenis macam tu. Dia tak buat apa-apa. Dia dapat je duit. Kalau kita nilai duit tu rezeki. Rezeki tu Allah dah tetapkan. Sama ada kita duduk diam atau kita bergerak, kita larilah ke mana pun, dia tetap akan datang. Sebab untuk kita, yang kita sebut apa? Rezeki tak pernah salah alamat. Dan rezeki tak bertambah dan tak berkurang kerana usaha kita, tak. Kalau rezeki bertambah dan berkurang kerana usaha kita, dah tentu orang-orang pekerja-pekerja kontrak, buat bangunan, nelayan di laut, dah tentu mereka lebih kaya berbanding kita yang tak buat apa-apa sepanjang hari, duduk kat office je, setakat jadi imam masjid negara. Berapa sangat tenaga yang digunakan? Penjawat awam dapat gaji bulanan, hujung tahun dapat bonus. Adakah tu kerana dia buat kerja? Tak. Tetapi penjawat awam, dia berjanji kepada negara. Dia berjanji kepada majikan untuk laksana
Dia ada file meja, apa kerja yang dia perlu buat. Ada target yang dia letak. So, dia terikat dengan janji. Dia kena buat kerja dia tu. Jika dia culas, Allah akan tanya, kenapa engkau mungkir janji? Sebab dengan janji itu, kerajaan berjanji akan bayar certain upah. Gaji tu, upah. Dia berkait ke situ. Habis ustaz yang berniaga tu kalau tak berniaga tak dapatlah income. Kalau tak berniaga tak dapat income. Adakah anda pasti kalau dia tak buka kedai tak dapat income? Kadang buka kedai seharian orang tak datang pun. Yang menentukan ada customer tak ada customer, yang menentukan hati orang tertarik nak masuk kedai kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lalu tugas kita sebagai peniaga, contoh peniaga makan, kita akan cari jalan macam mana aku nak buat supaya hati manusia tertambat, suka untuk masuk kedai aku. Pastikan masak makanan yang mengikuti selera orang yang nak datang. Bukan ikut selera kita, selera orang yang nak datang. Ini kita masak setiap hari. Kita rasa tekak kita sedap dah. Tapi rupanya tekak orang lain kan pelbagai. Gitu. So macam mana nak pastikan dunia dan akhirat itu kejayaan dia sama dan seiring? Pastikan sepanjang kita hidup dekat dunia, kita mengikuti undang-undang, peraturan yang Allah tentukan supaya akhirat kita sejahtera. Kalau berjanji, penjawat awam dia berjanji, kalau berjanji ditepati. Jangan makan rasuah, jangan menipu, jangan terpedaya dengan maksiat. Itu kan arahan-arahan Allah yang perlu dibuat. Apapun kerja kita, sentiasa dalam level kerangka adil dan cemerlang. Itu garis panduan yang sudah well known. Apapun kerja kita. So dia bukannya rocket science punya ilmu maklumat, tak. Satu bekerja, jaga perhubungan antara lelaki dan perempuan. Sebab kita dengan pasangan kita, kalau dua-dua bekerja, kita jumpa pasangan kita hanya pada malam hari. Itu pun tak sampai 4-5 jam sebab malam hari kita nak berehat, tidur. Sepanjang siang kita bersama dengan kita punya rakan sekerja, klik kita, berlainan jantina 8 jam. So dalam 8 jam ni, hari-hari jumpa, hari-hari borak, dia sedikit sebanyak akan bina satu bentuk keserasian. Satu bentuk rasa, dia lagi faham lah daripada suami aku. Nampak dia caring, hari-hari ajak aku pergi sarapan. Memanglah dah suami awak kerja tempat lain. Dia bawa pula isteri orang lain pergi sarapan. Di situlah nilai kita mendahulukan akhirat atau semata-mata nak seronok dekat dunia. Kan?
Kalau setakat dapat seronok kat dunia tapi akhiratnya tergadai, tak tahulah kata ahli syurga dan ahli neraka. Tak sama. Tak sama. Kemana kita dahulukan? Sama juga dalam kita membeli sofa untuk rumah. Sofa untuk rumah tu boleh tentukan kita ke syurga ke neraka. Pertama, kenapa kita beli sofa? Sebab jiran sebelah aku beli, aku nak tunjuk aku lebih. Itu je lah kepuasan yang kita dapat. Dekat dunia, puas orang nampak, puas orang cakap, puas ada orang sebut nama kita. Puas dengan riak, jiwa kita puas dengan sum'ah. Akhirnya itu je yang kita dapat. Dekat akhirat, tak ada. Tak ada nilai. Letak luar rumah, jangan buka dia punya plastik. Nak tunjuk hari-hari orang tengok, oi, sofa baru. Biar kalau ada di tag tu yang ada tulis apa nama, diskaun 50% dari harga berapa ke harga berapa, letak dekat luar. Siap-siap. Supaya orang tahu berapa nilai sofa kita beri. Dia boleh menentukan syurga, neraka atas apa tindak tanduk kita. Dan sama juga kita berpakaian, pakai baju nak keluar rumah, kenapa pakai baju tu? Supaya kita nak dengar orang puji, cantik. Itu je lah yang kita dapat. Itulah nilai yang kita dapat untuk dunia. Untuk akhirat tak ada. Sedangkan tujuan kita pakai baju, patuh perintah Allah, Allah suruh tutup. Tujuan kita berpakaian ni kerana Allah beri. Allah suruh tutup. Aku pakai sebab aku nak tutup. Allah suruh. Dapatlah akhirat. Tidaklah hanya dunia. Kan? Penuh satu almari. Patutnya kita perlu buat apa? Sorting. Setiap 6 bulan, kita buat sorting baju-baju yang tak terpakai sepanjang 6 bulan lepas, bungkus bagi ke orang lain. Supaya kita boleh beli baju yang baru. Kena buat sorting, kalau tak muat almari. 6 bulan susun balik. Mana baju muat, baju tak muat, lipat-lipat bagi kat orang. Nanti bila buka, tak ada baju lah. Okey, jom shopping. Baju yang sayang tu, bagi. Sebab kita nak akhirat tu. Nak bagi baju baru, kita masih belum mampu pujuk hati ke arah itu. Tapi bagi je baju yang lama, cuma baju tu kita sayang. Kan. Kalau dah stop beli, pakai yang ada, itu pun silakan. Itu sudah sampai pada level zuhud. Itu sudah kaya. Maksud kaya apa? Memadai apa yang ada. Cukup apa yang ada. Hati berpada dengan apa yang ada. Itu level kaya. Dia tak perlu kepada yang baru. Dia hanya perlu kepada yang ada. So, kita nak masuk ayat 21. Ayat ini ayat berat. Ayat yang akan mengkritik tindak tanduk kita, hubungan kita dengan Quran selama ini. Dan ayat ini datang dalam bentuk perumpamaan. Kadang-kala cakap direct ni kita tak faham sangat. Kena cakap berkias. Sebab kita orang Melayu kan, bila cakap berkias ni lebih rasa disindir atau lebih tajam rasa di hati.
So cuba tengok perumpamaan yang Allah bawa. Lau anzalna, kalau kami turunkan hadzal Quran, Quran ini ala jabalin, ke atas batu, ke atas gunung. La ra'aitahu khasyian, kamu akan tengok gunung itu khasyian, khusyuk. Khusyuk ni apa? Tunduk dan terhina. Khusyuk. Mutasaddian, pecah, gementar. Macam mana dia boleh jadi pecah belah? Sebab dia bergetar. Gunung tu keras. Bila dia bergetar, bila dia ada vibrate, dia akan mula merekah dan pecah. Kenapa? Min khasyatillah. Kerana takut Allah. Kerana takut Allah. Bila Allah kata, watilkal amsal, itulah contoh, nadribuha, kami beri kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, supaya kamu boleh duduk tafakkur, lihat dalam-dalam, fikir dengan dalam. Tafakkur kan duduk, fikir dengan dalam. So apa yang kita dapat daripada ayat 21 ni? Apa yang kita rasa? Allah kata, kalau kami turunkan Quran atas gunung, kamu akan tengok gunung itu tunduk, bergetar kerana takut pada Allah. Itu contoh. So apa kaitan dengan kita? Okey, dahsyatnya Quran. Jawapan lain? Gunung pun takut, okey. Jawapan lain? Itu macam mengulangi je. Ini proses tadabbur. Baca Quran, kaitkan dengan kita. Apa kaitan dengan kita? Allah sebut tentang khasyian mutasaddian. Khasyian ni khusyuk, tidak bergerak. Kaku, tunduk. Khusyuk ni tak bergerak, kaku dan tunduk. Sebab takut. Tuan-puan, kita pernah kena marah oleh mak bapak kita sampai kita tak kedu, tak bergerak. Pernah tak kena marah macam tu? Sampai kedu tak bergerak. Itu khusyuk. Kita tak mampu nak bergerak. Kemudian mutasaddian. Mutasaddian dari kalimah sada'a. Sada'a ni maksudnya pecah. Pecah. Gunung bila pecah, dia keluarkan air. Gunung ni jarang pecah. Sebab dia daripada batu dan benda keras. Batu dan tanah keras. Bila dia pecah kerana sama ada dia bergetar dengan kuat lalu dia pecah, ataupun dia pecah akan hasilkan sungai, ataupun dia pecah akan alirkan air. Sekarang ni Allah bagi gambaran gunung yang keras. Kalau dapat Quran, dia akan tunduk, khusyuk dan pecah. Pecah hasilkan air. Kerana apa? Kerana takut Allah. Sekarang kita manusia, Quran tu kita baca, turun tak ke hati? Turun ke hati. Tapi ada impak tak? Ada tak impak macam gunung tu? Hati kita ni dah keras. Lebih keras dari batu tau. Hati kita ni dah keras, lebih keras dari batu. Sebab bila dapat Quran, hati kita tak terasa apa-apa. Tuan-puan, hati kita ni dah mati. Hati kita ni dah mati sebab tak rasa apa-apa. Tak rasa khusyuk. Tak rasa tunduk.
tidak mengalirkan air mata. Mutasaddi'ah tu tak lahir, tak alirkan air mata. Tak rasa takut pun pada Tuhan. Sedangkan Allah kata kalau Quran itu turun pada gunung, gunung tu pun reti bahasa lah. Kita apa yang kita rasa? Malah kita guna ayat ni nak halau jin. Jangan kita yang baca masih dalam keadaan sombong, takabur, hati tak tergerak pun. Tak tahu Allah kata la'allahum yatafakkarun. Moga kamu bertafakkur, lihat dalam-dalam. Dan kalau kita lihat pada jam 8.31, saya kena berhenti sekarang kerana ada kelas yang lain. Barakallahu li walakum, kembali pada moderator. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khairan pada Ustaz Muhammad Nazri atas perkongsian ilmu yang cukup terkesan sangat itu berkenaan dengan tadabbur surah Al-Hashr daripada ayat 20 hingga ayat 21 pada pagi ini. Dan insya-Allah semoga ia memberi manfaat dan kefahaman buat kita semua dan mengambil ibrah daripadanya. Dan sebentar lagi kita ada lagi sesi kuliah duha seterusnya dan kita tutup dulu, tangguh dulu Ustaz majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama Sahabat-sahabat semua, Assalamualaikum. Okey, kita teruskan lagi ya majlis ilmu kita ni dengan Ustaz Dr. Khairul Ashraf.